Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Selepas gagal menjatuhkan kerajaan, menggulingkan kerajaan, menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya sudah cukup jumlah, kononnya telah diperkenan. Sahabat-sahabat semua, begitu terdesaknya mereka. Ada yang sanggup menggunakan institusi diraja, istana, membuat kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggung jawab semata-mata untuk memberikan harapan palsu, untuk memberikan persepsi kononnya kerajaan ini akan digantikan. Malah apa yang berlaku, walaun-walaun ya bersorak-sorai kegembiraan sahabat-sahabat semua. Namun semuanya itu satu pun tidak berlaku sahabat semua. Nyata dan jelas bahwa itu adalah permainan politik sempit yang dimainkan oleh cyber-trooper, tentera-tentera cyber, walabot daripada geng-geng tebuk atap ini. Dan disebabkan perkara itu sahabat semua, dikatakan hari ini seorang walaun nekat untuk hantar memo kepada pihak tentera. Apa yang berlaku sehingga sebegitu rupa sekali ya mereka untuk menjatuhkan kerajaan hari ini ya. Dan ini dia walaupun nekat nak hantar memo kepada tentera. Apa tujuannya sahabat-sahabat semua? Ya, adakah begitu terdesaknya mereka sehingga sanggup ya mencari apa saja jalan untuk meruntuhkan, menjatuhkan kerajaan hari ini, kerajaan yang di Pertuan Agong kerana kerajaan ini dibentuk atas titah baginda sahabat-sahabat semua, walaupun banyak pihak yang cuba menyangkal, antaranya MB Lato-Lato. Akhirnya beliau didakwa sahabat-sahabat semua. Jadi dalam kenyataan media ini yang sepetik daripada Harapan Daily, selepas usaha untuk menjatuhkan ya kerajaan menemui jalan buntu, penyokong tegar Perikatan Nasional dikatakan merancang untuk menyerahkan memorandum kebantahan kepada pihak tentera. Menerusi tangkap layar tular dipercaya dari aplikasi Telegram tim Walabot, salah seorang penyokong mengatakan dia akan menghantar satu memorandum rakyat kepada tentera dalam tempoh seminggu ini seandainya kerajaan gagal ditukar. Begitu terdesaknya. Difahamkan mereka mau berbuat demikian selepas ahli Parlimen Tanjung Karang Zulkifli Hanafi menyatakan sokongan secara terbuka kepada Perdana Menteri. Tengah-tengah di dakwaan, mereka sudah pun mempunyai cukup jumlah. Semakin mereka menyatakan mereka cukup jumlah, semakin itulah sahabat-sahabat semua, ahli Parlimen mereka memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini. Dan sebaliknya, yang cukup jumlah, yang melebihi jumlah 2/3 itu adalah pihak kerajaan, bukannya pembangkang sahabat-sahabat semua. Fikiran separuh masa itu bagaimanapun hanya menjadi bahan jenaka ramai di media sosial yang mengumpamakan mereka seperti sudah terdesak. Seorang warganet berkata, andainya kita gagal tukar kerjaan, eloklah kita menerima memorandum kepada tentera, biar tentera pula buat move, kata kenyataan ya yang hangat diperkatakan ini di dalam satu grup grup Telegram. Aku lebih suka tentera yang memerintah dari ahli politik, katanya, sebab ahli politik semuanya pentingkan diri. Kalau betul ambil berat terhadap rakyat dalam tumbang kerajaan Maradon, tak payah Tun Mahathir lead, katanya. Kita tunggulah seminggu lagi. Kalau gagal, aku sendiri akan hantar memorandum rakyat kepada tentera, kata individu itu. Jadi kalau kita lihat snapshot ya keratan daripada perbualan ataupun posting daripada individu dia ni, ini dia sahabat-sahabat semua. Kalau anda boleh nampak apa yang dia katakan ya, seperti mana yang dibaca tadi. Aku sendiri hantar memorandum kepada rakyat, kata salah seorang geng-geng yang ada di dalam Telegram tim Walabot ini. Saya tidak tahu kesahihannya macam mana, tapi inilah yang sedang tular di media sosial ketika ini, hangat diperkatakan oleh rakyat dan juga warganet. Sokongan ahli bersatu yang ke-6 kepada Perdana Menteri menguatkan lagi gambaran bahwa usaha tebuk atap yang sedang dirancang sebagian bekas pemimpin negara tidak akan terjadi atau sebenarnya telah berakhir. PN juga tidak mempunyai kekuatan untuk mempertikai sokongan majoriti diperoleh Perdana Menteri. Usaha berhimpun di hadapan pintu Istana Negara baru-baru ini
untuk memberi tekanan terhadap Perdana Menteri juga tidak berhasil. Sehingga individu yang dikenali sebagai Che Gubat itu membuat kenyataan kononnya ada 3 pemimpin daripada Perikatan Nasional telah diperkenankan. Akhirnya apa yang berlaku sahabat semua? Beliau bakal disiasat kerana membuat kenyataan yang dianggap sebagai kenyataan eksploitasi menggunakan istana, sedangkan istana sendiri telah pun menafikan bahawa perkara sebegitu tidak pernah dikeluarkan atau membuat kenyataan-kenyataan seperti itu. Jadi menangislah walaun-walauntit sahabat-sahabat semua, tidak dapat menerima kenyataan. Tapi berlainan pula ceritanya. Apa yang berlaku kepada walaun-walaun di negeri Kelantan. Kalau dulunya mereka begitu gembira sekali kerana pemimpin ataupun ahli-ahli ustaz, siapa lagi, walaun lebay-lebay di dalam parti PAS menang. Akhirnya dalam kemenangan itu ramai mereka yang begitu marah. Antara satu berita hari ini yang saya kongsikan kepada kita, katanya kami macam orang bodoh penduduk di Kelantan berang 10 tahun turap jalan tak siap-siap. Ini namanya janji terang bulan sahabat-sahabat semua. Kalau 10 tahun tak pandai siap itu tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Jadi inilah catatan berita yang saya petik daripada Harapan Nil mengatakan bahawa lebih 1,000 penduduk kampung Serian Gua Musang berang apabila kerja-kerja turapan jalan di kampung itu terbengkelai sejak 10 tahun yang lalu. Penduduk mendakwa Lembaga Kemajuan Kelantan kusedar sehingga kini gagal menyiapkan pembinaan jalan sepanjang 18 km yang membabitkan jalan Kampung Serian ke Kampung Baru. Laporan berita harian, hanya 500 meter jalan dan 1 jambatan besi sahaja yang disiapkan oleh kontraktor sebelum ia dihentikan pada tahun 2013. Dan lebih menambah rasa kesal, penduduk mendakwa sebanyak RM5.3 juta diperuntuk bagi menyiapkan jalan 18 km ini, namun tidak hasil sehingga sekarang. Kami dijanjikan dengan kemudahan jalan raya untuk laluan ini yang menjadi antara laluan utama ke Kampung Setabaru. Jalan ini tidak disiapkan dan boleh digunakan oleh motosikal dan pacuan 4 roda sahaja. Kontraktor hanya menurap kira-kira 300 meter dari Kampung Serian dan 200 meter dari Kampung Baru Star, serta membina 2 jambatan langsung tidak berguna kepada penduduk kampung, kata salah seorang penduduk Kampung Serian, iaitu Muhammad Rafi Ismail. Wow, begitu besar 5 juta. Di mana hilang semua peruntukan? Di mana hilang semua bajet ini sahabat-sahabat semua? Jadi ini agak membingungkan kita. Kerajaan Melayu Islam yang dipimpin oleh PAS ini kononnya, tapi janji-janji seperti ini sudah 10 tahun tidak pernah disiapkan. Muhammad Faizal Yaakob 32 tahun pula berkata sepatutnya jalan alternatif itu dapat memendekkan masa selama 30 minit berbanding 1 jam menggunakan jalan biasa untuk ke Bandar Gua Musang. Katanya jalan ini juga tidak terganggu dengan banjir berbanding jalan utama Kampung Serian yang sering dinaiki air sehingga penduduk terkandas. Kami berharap kesedaran dapat menyiapkan projek jalan ini demi kesesakan lebih 1,000 penduduk kampung, katanya seperti dilaporkan. Akhirnya siapa yang kecewa, siapa yang marah karena mungkin kita harus sedarkan mereka sahabat-sahabat semua yang memilih pemimpin, yang memilih calon-calon ahli-ahli dewan ataupun parlimen di Kelantan adalah rakyat Kelantan sendiri. Jadi jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Itu pengajaran yang terbaik begitu juga dengan tempat-tempat yang lain sahabat-sahabat semua. Mungkin di Sabah akan ada PRU Pilihan Negeri, 4 tahun lagi akan ada PRU. Jadi buatlah pilihan dengan tepat. Jangan hanya dijanjikan demi untuk bangsa dan agama, tapi akhirnya yang kecundang, yang marah dan berang adalah kamu sendiri karena termakan dengan penunggangan bangsa dan agama. Itu komen saya. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.